Okay. Sekejap. Hafiz masuk. Okay. Dah. Right. Okay. So, boleh mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala wa anshur alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay. Okay. Alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Okay. So, hari ni kita nak masuk. Hari ni saya cerita sikit je. Satu je. Hari ni saya nak cerita pasal pertukaran gas dalam manusia. Saya tak nak masuk banyak-banyak sampai COPD sebab tajuk yang pertukaran gas dalam manusia ni pun dia adalah satu, dia proses. So, bila proses ni untuk saya, awak kena ambil masa untuk korang digest lah kan. Okay, so hari ni kita nak cerita mengenai ini. Pukul 9.50 saya stop. Kita nak cerita mengenai proses pertukaran gas yang berlaku antara paru dan juga kapilari darah. Dan juga Nabil baru masuk. Dan juga kita nak cerita pertukaran gas lah, senang cakap. Proses pertukaran gas ni berlaku dua tempat. So, saya terus masuklah. Proses pertukaran gas berlaku dua tempat. Satu adalah berlaku di peparu. Satu lagi dia berlaku di tisu badan. Senang kata, kalau lah awak nampak proses pertukaran gas, normally proses pertukaran gas ni, awak tengok pertukaran gas ni dia mesti berlaku di kapilari. Senang kata macam ni. Awak nampak je kapilari darah, dekat kawasan kapilari darah tu baru berlakunya pertukaran gas. Okay, right. So, jalan cerita dia, saya ambil saya punya nota ni, yang ni korang kena lukis. Kenapa? Sebab lukisan saya ni hodoh sangat, so korang kena lukis bagi cantik. Okay, ini yang ikut kefahaman saya tau. Right, so saya nak tukar warna hijau. So, kita nak bayangkan semalam kita proses mekanisme pernafasan. So, mekanisme pernafasan kita mula dulu dengan mekanisme tarik nafas. Allah. So, kejap ya. Okay. Now, mekanisme tarik nafas. Kejap. Okay, mekanisme tarik nafas. Awak bayangkan kita ada oksigen. Oksigen akan disedot oleh siapa dulu? Kalau kita tarik nafas, oksigen tu akan diterima oleh siapa? Dia lalu mana dulu oksigen? Hidung. Hidung. Kejap ya. Kejap. Saya nak tengok bahagian chatting. Saya selalu confuse. Kejap ya. Sabar. Chatting. Yap, saya kena baca kat sini. Okay, so oksigen ni akan lalu hidung. Lepas hidung? Trakea, very good. Trakea. Lepas tu? Paru. Ya, okay. Peparu ada tiga bahagian. Sini trakea. Yang besar sekali, dahan yang paling besar. Okay, Aiman Zakon masuk. Yes, mula adalah bronchus. Ini tingkatan 3 kot korang belajar. Lepas tu bronchial. Lepas tu kita ada alveolus. Lepas tu dekat alveolus ni, di sekeliling alveolus ada banyak apa? Kapilari darah. Yes, kita nak tengok sini kapilari darah. Okay, so awak tengok ni, bronchus, bronchial, alveolus, actually ini adalah part of peparu. Ini adalah bahagian peparu. Bahagian peparu yang ni nanti korang lukis sendiri. Yang, cantik. Okay, yang dia ada dahan, ranting, lepas tu kecil-kecil tu. So, yang dahan besar tu namanya bronchus, yang macam ranting bronchial, yang macam buah anggur tu adalah alveolus. So, yang kita nak cerita sebenarnya, kita nak cerita yang ini tau. Sekarang kita nak cerita ni. Apakah yang berlaku antara alveolus dan juga kapilari darah. So saya ulang slow-slow, oksigen ni masuk lalu hidung, trakea, bronchus, bronchial, alveolus dan akhirnya dia akan masuk kapilari darah. So sekarang kita nak cerita macam mana oksigen ni boleh masuk dalam kapilari darah. So senang kata macam ni, kita perlukan oksigen adalah untuk tenaga. Dan oksigen ni sebenarnya tenaga tu diperlukan oleh sel. Cerita dia macam berkait-kait macam ni. Bayangkan sekarang korang baru bangun, korang ngantuk. Korang ngantuk adalah disebabkan salah satu sebab disebab ngantuk,
kurang tidur. Salah satu sebab korang mengantuk kadang-kadang menguap adalah disebabkan sel otak awak kurang oksigen. So, sel otak ni kurang oksigen, bayangkan sini dalam tengkorak awak ada sel otak. So, kita nak bayangkan oksigen ni ada banyak kat luar ni. Tapi oksigen yang ada banyak kat luar ni, dia tak boleh terus meresap masuk ke dalam sel otak awak. Okay, sebab awak adalah organisma yang kompleks. So basically, jarak antara oksigen yang kat luar ni, yang kita tengah sedut ni oksigen, dengan sel otak awak adalah jauh. Bilalah jauh, kita memerlukan satu sistem pengangkutan. Sebab, are you okay? So, kita perlukan satu sistem pengangkutan. So, sistem pengangkutan yang diperlukan untuk mengangkut oksigen adalah sistem yang mengangkut oksigen. Yeah, very Darah. good. Sistem peredaran darah. So, basically dalam tajuk ni, bukan sahaja kita belajar mengenai sistem respirasi, kita cerita pasal sistem peredaran darah. Kenapa? Sebab oksigen memerlukan satu medium pengangkutan untuk mengangkut oksigen ni ke sel yang memerlukan. Macam bayangkan Adib tokek beras, dia nak bagi pada orang yang memerlukan. Adib tak bolehlah main terus angkat pergi cari rumah, pergi terus angkat kat mana-mana. Maksudnya Adib dia memerlukan satu transport, which is lori. So bayangkan dalam kes ni, oksigen tu perlu diangkut menggunakan satu medium. Iaitu dalam kes kita ni, medium yang akan mengangkut dia adalah, dia akan menggunakan satu sistem iaitu sistem peredaran darah. So far, are you okay? Sekarang kita nak cerita pasal sistem peredaran darah ni. Maksudnya, sistem respirasi dengan sistem peredaran darah dia sangat berkait. Sebab sistem respirasi mengangkut oksigen. Tapi oksigen tu perlu diangkut dekat sel otak kita yang awak tengah mengantuk ni. Dia perlukan sistem pengangkutan. Okay? Sistem pengangkutan. So basically sekarang kita nak masuk sikit dalam sistem pengangkutan. Okay. Now, kenapa oksigen boleh meresap masuk? Oksigen ni boleh meresap masuk. Kenapa oksigen ni mudah meresap masuk? Oksigen ni, proses oksigen ni daripada alveolus, dia masuk ke kapilari darah. Kita kata proses adalah proses resapan. Okay, now yang ni saya terus je lah sebab saya nak laju sikit. Saya minta maaf tau. Now, proses resapan ni, kalaulah sebab ya Darwish masuk. Okay, sebab kita nak cerita pasal gas tau. Bila kita cerita pasal gas, dalam tajuk respirasi, kita tak cerita pasal kepatan bahan tau. Kita cerita pasal perkataan namanya adalah tekanan separa. Partial pressure of oxygen. Saya ulang slow-slow. Kalaulah ikut logik, kita tahu oksigen dekat alveolus ni banyak. Dekat kapilari darah, oksigen adalah sedikit. Oleh itu, senanglah oksigen ni meresap masuk. Tetapi dalam kes ni, oksigen ni adalah sejenis gas. So, bila dia sejenis gas, bahasa paling mudah, bahasa yang betul dan tepat kita gunakan adalah tekanan separa. Saya buat kosong ni maksudnya dia merujuk kepada tekanan separa tau. Tekanan separa. So, kalau saya buat ayat, kalau kita nak buat ayat, tekanan separa gas oksigen di alveolus tinggi ke rendah? Kita nak paksa oksigen tu daripada alveolus masuk ke dalam kapilari. So tekanan separa, Tinggi. yes, very good. Tinggi bang, tinggi Nabil, tinggi. So senang kata, kita nak bagi oksigen ni daripada alveolus ni masuk. So bila masuk, tekanan separa dekat dalam alveolus ni tinggi, tekanan separa dekat kapilari darah ni rendah. So therefore, oksigen akan meresap masuk. Okay, so ayat dia kat sini, tekanan separa gas oksigen di alveolus adalah tinggi berbanding di kapilari darah. So, sebab tu oksigen boleh meresap masuk. Senang kata kesimpulannya, dalam tajuk gas ni, proses resapan gas berlaku mesti daripada tekanan separa tinggi ke tekanan separa rendah. Kalau bahasa mudahnya, daripada kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah.
Tapi tadi saya kata, kenapa kita guna perkataan tekanan separa? Kenapa kita tak guna perkataan kepekatan tinggi daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan? Yes, very good. Yes, sebab dia adalah gas. Okay? Tapi konsepnya sama. Resapan berlaku mesti daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Tapi dalam tajuk ni sebab ia melibatkan gas, okay, dia special sikit. So kita guna perkataan tekanan separa. So far sampai sini okay tak? Saya cuma baru cerita yang berlaku kat sini je. Okay, so saya simpulkan lagi sekali tau. Okay, saya simpulkan lagi sekali. Saya kata tekanan separa adalah tinggi di alveolus berbanding tekanan separa di kapilari darah. Oleh itu, oksigen akan meresap masuk. Tu je ayat dia. So ayat dia dekat dalam ini. Sekarang ayat dia dekat sini. Ini. Yang ini ni. Tak cantik. Saya tukar warna pen. Fluorescent lah. Ayat yang ini ni. Okay, sorry. Salah. Bukan tu. Saya nak cerita yang sebelah sini dulu. Okay. Yang sebelah sini kita nak cerita adalah yang ini je. Kita baru cerita yang ni. So ini number one. Lepas tu bila lah oksigen tu masuk dalam kapilari darah, awak ingat ini adalah sistem peredaran darah. Bila kita cerita pasal sistem peredaran darah, dia melibatkan 3 komponen penting tau, sistem peredaran darah. Dia akan melibatkan salur darah, dia akan melibatkan darah, dan satu lagi dia akan melibatkan organ utama paling penting. Sistem peredaran darah ada 3 komponen paling penting. Kita ada salur darah, kita ada darah. Jantung. Yes, very good. Terima kasih terima kasih Mazrin. Kita ada jantung. Okay. Now, darah ni sebenarnya saya nak pecahkan, darah ni saya nak pecahkan kepada 2 tau. Darah ni adalah satu adalah sel darah. Satu lagi adalah plasma darah. Maksudnya dalam darah ni ada bendali. Okey, sebenarnya dia bendali kuning, macam tidak berwarna sangat. Tapi bila dia bercampur dengan sel darah merah, awak nampak dalam darah tu warna merah. Tapi bila kita asingkan, sebenarnya darah ada 2 bahagian. Yang paling padat tu adalah sel-sel darah. Bendali dalam darah kita panggil dia adalah sebagai plasma darah. Okey, sel darah ada 3 jenis. Saya bagi awak yang senang je lah. Sel darah ni ada 3 jenis. Apa dia? Darah putih. Sel darah putih. Lagi? Sel darah merah. Dalam merah. Sel darah merah. Lagi satu? Air ke? Platelet. Air, plasma darah. Dalam plasma darah ada air. Air nutrien. Okay, so senang kata sel darah ada 3 jenis. Sel darah putih, platelet dengan sel darah merah. Tetapi dalam mengangkut oksigen, manakah satu sel yang berfungsi yang tolong untuk mengangkut oksigen? Sel darah merah. Merah. Yes, sel darah merah. Kenapa sel darah merah boleh mengangkut oksigen? Ui, Sebab dia intro campur. panjang juga. Apa Sebab dia dia boleh cukup. struktur tu? Struktur dia Satu struktur dia adalah dui cekung. Lagi, sebab dalam sel darah merah ada apa? Dia ada Hemoglobin. satu. Yes, very good. Dia ada hemoglobin. So sekarang kita nak cerita dalam ni macam mana sel darah merah ni boleh bergabung dengan oksigen adalah disebabkan oleh hemoglobin. So, hemoglobin akan bergabung, dia senang kata macam ni. Oksigen ni bayangkan lelaki yang tak boleh single. Dia mesti ada partner. Sekejap, oksigen pula. Bukan. Hemoglobin. Hemoglobin ni kerja dia adalah mengangkut gas. So, mula-mula hemoglobin ni mesti ada partner. Hemoglobin ni akan kahwin dengan oksigen. Bila hemoglobin ni akan kahwin dengan oksigen, dia akan membentuk satu bahan yang kita kenali dia sebagai Oksihemoglobin. ya, kita panggil dia sebagai oksihemoglobin. Dalam buku teks awak muka surat berapa ni? Oksi. Cuba tolong tengokkan saya punya buku teks kat bawah lah. 137. Ui, kejap. Lagi sekali, Afwan siapa? Yang ni yang ada gambar ni. Muka surat berapa ni? Ni muka surat berapa? 136. 136. So awak tengok muka surat, buku teks awak 136. So sekarang kita tengah cerita muka surat 136. Okay? Right.
So, senang kata cerita dia panjang betul. Saya rasa kita boleh buat telenovela untuk tajuk pengangkutan gas ni. Okay, so saya ulang. Baru masuk sini. Baru nak cerita asal usul. Macam korang tengok cerita, kenapa dia marah sangat dengan berdendam sangat ke whatsoever. Saya cerita asal usul je ni. Okay, so kita cerita pasal sekarang oksigen ni. Oksigen, sekejap nak pakai colour apa ni cantik. Biru. So, senang kata sekarang, hijau-hijau. Oksigen ni dah masuk dalam darah. Bila oksigen ni masuk dalam darah, dia akan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. So awak bayangkan, kalau awak nampak dia kecil, ini adalah kapilari darah. Okay. Kalaulah awak nampak dia besar macam ni, ini adalah arteri. Cuma yang ni saya nak betulkan sikit, saya tak nak cerita pasal sistem peredaran darah later. Kalaulah ini adalah, bayangkan ini kapilari darah yang ada di paru. Ini adalah yang saya lukis cantik ni, ini adalah jantung. Nama salur darah yang menghubungkan paru dan jantung, kita panggil dia sebagai vena pulmonari. So bayangkan, saya cerita ni tau. Bayangkan tadi, dia resapan ni berlaku kat sini tau. Kapilari darah kat paru. Sekarang nak bayangkan, oksihemoglobin ni, dia akan bergerak pergi ke jantung. Apa darah? Dia mesti pergi ke jantung. Kenapa mesti pergi ke jantung? Apa-apa darah, kenapa dia mesti pergi ke jantung? Nanti kena pump. Yes, sebab jantung ni yang pump. Dia akan pump, darah tu keluar dan bergerak ke seluruh badan. So, sekarang cerita dia yang warna hijau tau ni. Cerita dia warna hijau. Sekarang, oksigen ni dalam bentuk apa? Lagi sekali tahu, oksigen ni dia akan melarut dalam darah. Kemudian oksigen akan bergabung dengan hemoglobin membentuk oksihemoglobin. So yang awak nampak saya lukis warna hijau ni, ini sebenarnya saya nak cerita the flow of oksihemoglobin ni semua. Oksihemoglobin ni dia bergerak daripada paru pergi ke jantung, lepas tu sampai ke jantung dia akan keluar. Sebenarnya dia berlaku serentak. Zat macam tu tau, berlaku serentak tau. Maksudnya kanan tu warna merah tu pun bergerak, warna biru pun bergerak. Tapi untuk awak, saya cerita satu-satu tau. Okay? Saya tak nak serentak, saya takut awak pening. So sekarang saya tengah cerita, darah tu daripada jantung, kalau lah awak nak tahu ni nama salur darahnya apa, ini namanya aorta. So darah tu akan mengalir, zat-zat aorta, lepas tu dia ada arteri kat sini. Kemudian oksihemoglobin tu dia akan bergerak sampailah, bayangkan ini adalah bahagian otak. Saya tulislah sini sel otak. Sebab ngantuk kan pagi-pagi, sel otak. Kapilari darah dekat otak. So bila dia sampai dekat sel yang kurang oksigen, bayangkan sel otak awak ni oksigen kurang. Lepas tu bila dia sampai kat sini, okay, apa jadi pada oksihemoglobin ni? Apa jadi pada oksihemoglobin ni? Dia berlerai. Dia bercerai. So sekarang bila lah dekat kapilari darah sel ni, saya ambil satu sel otak sebab korang mengantuk sekarang. Okay, sel otak, awak bayangkan oksihemoglobin akan terurai, dia akan bercerai menjadi gas oksigen dan hemoglobin. Hemoglobin ni tak berubah sebab hemoglobin ni letaknya dalam sel darah merah. So dia stay. So oksigen ni dia akan meresap masuk ke dalam sel. Okay, now proses yang berlaku apa? Apakah nama proses yang berlaku ni tadi saya sebut? Saya ada sebut. Dia ada yes, namanya adalah proses resapan. Now, saya ulang lagi sekali. Kalau proses resapan, kita cerita pergerakannya adalah daripada kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Betul? Okay, betul. So, tapi kalau untuk gas, kita boleh tak guna kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah? So kita pakai apa? Tekanan separa. Yeah, tekanan separa. So awak bayangkan tekanan separa untuk oksigen dekat kapilari darah ni tinggi ke rendah yang boleh dia meresap ke dalam sel ni? Yes, very good. So tekanan separa adalah tinggi dekat sel. Oleh itu dia boleh meresap masuk. So apakah guna oksigen untuk sel? Respirasi. Respirasi sel.
dekat untuk respirasi sel. Kalau lah, respirasi sel ada dua jenis. Kalau respirasi sel yang menggunakan oksigen, kalau saya nak lagi spesifik, ini respirasi sel jenis apa? Aerob. Aerob. Yes, ini adalah respirasi sel jenis aerob. Respirasi aerob. Respirasi aerob. Okey, so dekat sini. Okay, so senang kata otak awak sekarang dia perlukan oksigen dan saya bagi satu tip. Macam mana kalau korang nak kurangkan ngantuk adalah korang minum air. Kenapa korang minum air? Kalau dah ngantuk sangat, contohnya korang tidur 2 jam, korang tak ada cara lain, memang korang kena tidur lah. Tapi kalau dah tidur 5 jam atau 6 jam, tetap rasa mengantuk. Salah satu cara adalah korang minum air. Kenapa korang minum air? Sebab air tu dia boleh melancarkan your blood circulation. Okay, so bila awak melancarkan your blood circulation, dia akan menyebabkan sel-sel tu akan dapat cukup oksigen. Ataupun salah satu cara biasanya orang mengantuk dia akan menguap. Kenapa dia menguap? Sebab dia nak ambil oksigen lebih banyak daripada biasa. Nah, tadi kita dah cakap oksigen ni akan meresap masuk ke dalam sel dan oksigen ni akan digunakan oleh sel untuk mengoksida glukosa menjadi tenaga. So far, you okay tak di sini? Cerita dia flow dia panjang ni. Macam kalau awak tengok drama 22 episod. Okay, so sekarang bolehlah. Okay Nabil? Sure happy kan? Korang mesti happy. Tapi itulah si kembar tak masuk tu happy sangat. Tu England menang kan? So tapi tak apalah, nanti suruh dia tengok recording. Okay, now Izari pun masuk tak Izari? Korang semua tak masuk sebab tengok bola ke? Happy sangat menang kan? Si baik menang. Okay. Tak apalah. Yang lain nanti boleh tengok recording. Okay. Now, so far saya cerita macam ni je. So sekarang pengangkutan oksigen tak ada masalah tau. Oksigen ni cara diangkut satu cara je. Which is oksigen dia akan meresap masuk dalam kapilari darah dan dia bergabung dengan apa? Hemoglobin. Yes, dia akan bergabung dengan hemoglobin. Hemoglobin tu korang jumpa hemoglobin kat mana? Darah merah. Yes, dia akan bergabung dekat dalam, dia jumpa kat sel darah merah. So, oksigen dalam bentuk hemoglobin tu, dia akan bergerak, okay, di sepanjang salur darah, di sepanjang sistem peredaran darah, saya cerita sini sepanjang sistem peredaran darah, sampai dekat sel yang memerlukan. Oksihemoglobin ni akan terurai. Kenapa dia terurai? Awak nak bayangkan macam ni tau. Oksihemoglobin ni, oksihemoglobin ni adalah satu sebatian yang tak stabil. Dia tak stabil. So basically, oksihemoglobin ni adalah mudah terurai. So dia mudah terurai kalau dia perasan kawasan tu, partial pressure-nya adalah rendah. So dia mudah terurai. So sekarang kita dah tengok oksigen tu terurai, oksigen akan digunakan oleh sel untuk respirasi sel. So saya nak masuk season kedua pula ni. Oksigen dah settle. Tau. So sekarang hembus nafas, awak bayangkan cerita dia. Ini tau cerita dia daripada oksigen meresap masuk ke hidung, ke trakea, bronchus, bronchiol, alveolus, kapilari darah. Daripada kapilari darah ni tadi kita kata dia akan pergi ke jantung. Dia akan lalu salur darah. Pergi ke salur darah. Dia akan sampai ke sel badan. Dekat sel badan ni oksigen. So, bila sampai dekat sel badan, oksigen ni akan digunakan untuk respirasi sel. So dalam respirasi sel, glukosa akan dioksida oleh oksigen menghasilkan Piruvat. menghasilkan tidak piruvat, tenaga. Okey, menghasilkan tenaga, karbon dioksida. Sekejap saya nak tengok chatting. Yap. Yes, karbon dioksida dan juga plus H2O. Okey, sekarang kita nak cerita karbon dioksida ni mesti keluar daripada badan. Ya Allah, saya lupalah nak ambil yang satu partial pressure. Next week saya tunjuk. Saya ada kotak dekat bawah tapi saya malas nak turun ni. Malam tadi saya dah ready, dah keluarkan kotak yang saya kata korang boleh detect korang punya peratus oksigen. Biasa korang pergi hospital dia akan letak kat sini. Kat rumah saya ada, Cikgu Bayu semua ada kan.
Tapi saya lupa. Nanti saya esoklah next time. So kita nak bayangkan sekarang kita nak cerita pasal karbon dioksida. Okay. Karbon dioksida ni macam ni tau. Karbon dioksida ni ciri dia lain daripada oksigen tau. Satu ciri karbon dioksida dia boleh larut dalam darah. Okey, satu ciri gas karbon dioksida mudah larut dalam air. Dalam darah ada air. Sebab tu gas karbon dioksida dia mudah larut dalam darah. So far sampai sini okey tak saya cakap? So far sampai sini okey tak? Okey, sebab tu saya kata dalam badan kita, kita tak boleh banyak sangat gas karbon dioksida. Kalau gas karbon dioksida banyak dalam darah, dia banyak dalam darah kita, dia akan buat apa gas karbon dioksida ni banyak sangat dalam darah, dia akan buat apa? Dia jadi berasid. Yes, dia boleh larut dalam air dan dia akan membentuk asid karbonik tau. So senang kata kesimpulannya, saya nak cerita sikit. Kesimpulannya, badan kita sangat sensitif terhadap perubahan pH. Badan kita sangat sensitif jika karbon dioksida banyak. Tetapi badan kita lambat nak detect jika badan kita kurang oksigen. Saya kata macam ni, ada dua keadaan. Kalau korang pergi mendaki Gunung Kinabalu, mendaki apa-apa gunung, kadang-kadang bila sampai satu tahap tu, korang kurang oksigen. Bila korang kurang oksigen, korang akan mengah-mengah. Tapi badan awak ambil masa lambat sikit nak detect awak ni, badan ni kurang oksigen. Disebabkan satu ciri oksigen ni dia tak larut dalam air. Dan satu lagi sifat oksigen ni, gas oksigen ni adalah neutral. Tetapi badan kita sangat sensitif dengan karbon dioksida. Kenapa? Satu sifat karbon dioksida ni dia boleh larut dalam air. Bila dia larut dalam air, dia akan membentuk asid karbonik. So bila dalam darah kita banyak sangat asid karbonik, dia akan menyebabkan pH dalam darah kita akan menjadi rendah, iaitu berasid ke beralkali? Berasid. Berasid. Okay, so badan kita sangat sensitif pada yang ini. Okay, so sekarang kita nak elakkan badan kita daripada berasid. So, apakah yang terjadi? Okay, now, karbon dioksida ni, karbon dioksida ni cara diangkut ada 3 cara. Okay, kalaulah dalam buku teks awak, karbon dioksida ni diangkut ada 3 cara. Pertama adalah melalui ion karbonat. Yang ini paling banyak, which is yang ini adalah 70%. Kedua, dia akan bergabung dengan oksigen. Iaitu dia akan bergabung dengan oksigen, nama dia adalah karbaminohemoglobin. Yang keempat adalah karbon oksida terlarut. Okay. Yang ini 7%, ini 7%, yang ini 23%, yang ini adalah 70%. Yang jadi bentuk ion karbonat ni sebenarnya dia asal daripada asid karbonik. Okey, soalan saya. Kenapa gas karbon dioksida dia mudah membentuk asid karbonik? Sebab dia mudah larut dalam air. Yes, sebab dia mudah larut dalam air. So far sampai sini okey tak? Okey. Saya nak cerita 40 minit. Siapa tu cakap okey, macam takut je jawab punya okey. Alright. So Mazicin cakap okey, Mazin cakap okey. So Alhamdulillah, Puan cakap okey. So sekarang saya nak cerita kat sini. Dalam buku teks awak muka surat 136, muka surat 136, dia kata dekat sini karbon dioksida yang dibebaskan oleh sel badan dia akan berpadu dengan air membentuk asid karbonik. Tadi kita dah cakap dia akan membentuk asid karbonik. Okey. Kemudian asid karbonik, kemudian dalam sel eritrosit ni ada satu enzim namanya adalah enzim karbonik anhydrase. Okey. So asid karbonik ni nanti dia akan terurai menjadi 2 jenis ion. Satu ion bikarbonat, satu lagi ion hidrogen. Senang kata, asid karbonik akan terurai menjadi 2 jenis ion. Satu adalah ion bikarbonat, satu adalah ion hidrogen. Ni dah cerita kimia dah ni. Orang mesti hebat kimia. So, kalaulah ion karbonat, ion karbonat
short form dia adalah CHO3 negatif. Ini ion karbonat. Ini adalah H+, ion hidrogen. Okey, yang di sini macam mana dia boleh berubah, dia boleh terurai adalah disebabkan oleh enzim anhidrase. Enzim anhidrase ni ada dekat dalam mana? Dalam sel darah. Ayat saya ulang lagi sekali. Saya ulang lagi sekali tau. Bila selepas respirasi sel, gas karbon dioksida akan dihasilkan. Gas karbon dioksida ni nanti dia akan meresap masuk ke dalam salur darah. Kenapa gas karbon dioksida ni boleh meresap masuk? Disebabkan partial pressure ataupun tekanan separa gas karbon dioksida dalam sel ni adalah tinggi berbanding dalam salur darah. Oleh itu, gas karbon dioksida akan meresap, dia akan meresap masuk, dia akan resap masuk. Resapan berlaku. Bila dia meresap masuk, dia akan masuk dalam salur darah, dia akan masuk dalam sel darah merah. Senang kata sel darah merah juga yang akan angkut gas karbon dioksida. Tetapi dalam sel darah merah, dia ada enzim anhidrase. Okey. Enzim anhidrase ni dia akan menyebabkan karbon dioksida yang larut dalam air tu tadi, dia akan berubah menjadi dua jenis ion. Satu adalah ion bikarbonat, satu lagi adalah ion hidrogen. Okey. Now, kemudian awak tengok dekat sini, ayat dia kata kat sini, ion karbon ni akhirnya dia ada dua jenis ion kan. Ion bikarbonat ni, saya tulis sini ion bikarbonat, saya tak naklah pakai ni. Saya pakai short form. Ion HC ni, bila dia dah terurai, dia akan larut, dia akan meresap dalam plasma darah. So senang kata macam ni. Gas karbon dioksida dia akan masuk dalam sel darah merah ni. Sekejap Dia akan masuk dalam sel darah merah ni. Tapi bila karbon dioksida masuk dalam sel darah merah ni, dia ada air. Okey, so karbon dioksida ni akan bergabung dengan air membentuk asid karbonik. Asid karbonik ni akan terurai menjadi ion karbonat dan juga ion hidrogen. Bila dia jadi ion karbonat, yang bawa ion karbonat ni bukan sel darah merah. Siapa yang bawa ion karbonat ni? Ion karbonat ni dia bukan bergabung dekat sel darah merah. Ion karbonat ni akan bergabung kat mana? Plasma darah. Plasma darah. Ya, dia akan bergabung dalam plasma darah. So dia akan diangkut yang ion karbonat ni meresap dalam plasma darah. Tapi alirannya sama. Dia nak menuju pergi mana? Jantung. Pergi lepas jantung? Dia akan pergi ke alveolus. Okey, bila kat sini tau, bila dia dah nak sampai dekat kapilari darah ni, kapilari darah paru ni, okey, kat sini pula apakah yang berlaku? Ion karbonat ni bila dah nak ready dah ni, nak sampai dekat kapilari darah paru. Okey, ion karbonat ni akan bergabung semula dengan ion hidrogen membentuk asid karbonik. Okey. Nah, kemudian bila dia tiba je dekat area paru ni, okey, yang ini dah start pening sikit untuk awak. Asid karbonik ni kemudian bila dia tiba kat sini, dia akan bergabung menjadi gas karbon dioksida. Okey, tetapi ingat tau, yang ini 70%. Ada je yang sel darah merah ni dia membawa karbamino hemoglobin. Berapa peratus yang membawa karbamino hemoglobin? 23. Yes, 23%. Tapi yang hari ni saya cerita adalah saya cerita yang 70%. Okey, yang ni kalau awak pening tak apa, kita buat relax je. Okey, awak boleh baca nota yang ni, saya tengah cerita yang ini. Again, tadi saya kata karbon dioksida boleh diangkut melalui 3 cara. Pertama, dia akan diangkut dalam bentuk ion karbonat, which is asalnya adalah daripada asid karbonik.
Tapi kenapa dia diangkut dalam bentuk asid karbonik? Ion karbonat ni sebab dia larut dalam Dan air. plasma. Yes, air, which is dalam plasma darah. Bila dia larut dalam plasma darah, senang kata bila dia larut tu dia lebih mudah bergerak. Dia lagi cepat. Okay? Bila dia bergerak, dia sama je. Dia nak sampai ke peparu. Tapi bila sampai ke peparu, nanti bila sampai kat peparu, ya Allah, hebatnya ciptaan Tuhan ni, bila sampai dekat peparu, dekat kapilari darah peparu, ion karbonat ni akan berubah menjadi asid karbonik. Kemudian, asid karbonik ni bila dia dah nak sampai dekat alveolus tu, ion karbonik tu dia akan terurai balik menjadi gas karbon dioksida. Bila dia terurai balik menjadi gas karbon dioksida, so dia akan keluar balik, jadilah gas. Sorry. Sekejap Dia hari Khamis je kan, banyak arahan sikit tau. Dia akan keluar menjadi gas karbon dioksida. Okay. Now, yang ini saya takut korang dah masuk kategori tak faham sampai tak tahu nak tanya. So far korang okey tak? Sekejap Okey. Okay. So saya cuma cerita yang hari ni. Saya cerita hari ini adalah yang ini tau. Saya cerita yang ini 70%. Saya cerita tadi ada sini. Ya. Pada saya. So karbon dioksida ni bila dia masuk balik kat sini, dia akan jadi bentuk asid karbonik. Asid karbonik ni nanti dia akan terurai menjadi ion Hidrogen dengan bikarbonat. Yes, kejap, ion ni selalu saya sebut. Oh, sorry, terima kasih kerana betulkan saya. Bikarbonat, bukan karbonat. Bikarbonat dan juga ion hidrogen. So, ion bikarbonat ni, saya minta maaf, ion bikarbonat ni akan larut pergi mana? Dia akan larut dalam apa? Plasma darah. Plasma darah. Plasma darah. So, dia larut dalam plasma darah, tetapi ion bikarbonat yang larut dalam plasma darah ni dia akan bergerak pergi ke mana? Peparu. Ya, dia akan bergerak sampai ke peparu. Bila sampai ke peparu, okey, ion apa jadi pada ion bikarbonat tu? Bergabung balik Sampai dengan kat baru. ion hidrogen. Yes, ion bikarbonat ni dia akan bergabung balik dengan karbon dioksida. Dengan Ion hidrogen. hidrogen. Ion hidrogen membentuk asid karbonik. Apabila dia tiba dekat bahagian sini, salah lukis ni saya ni. Bukan situ, sini. Bila dia sampai ke sini, okey, dia akan keluar dalam bentuk apa? Dia akan keluar dalam bentuk ion ke dalam bentuk gas? Karbon dioksida. Yeah, dia akan keluar dalam bentuk gas karbon dioksida. Ini cara karbon dioksida diangkut dalam bentuk ion karbonat ni, ion bikarbonat ni berapa peratus? 70. 70. 70. Tetapi ada juga what do we call? Ada juga asid karbon dioksida diangkut dengan diangkut oleh hemoglobin. Okay, apakah nama dia tu? Karbaminohemoglobin. Namanya adalah karbaminohemoglobin. Yang diangkut oleh hemoglobin tu berapa peratus? 23. 23. 23. Ada tak karbon dioksida yang larut je terus? Ada. Ada. Yang larut ni dia larut dalam plasma tau. Dia terus larut tapi dia tak berisi. So kesimpulannya hutan gas. Okay, kita ada berapa jenis gas? 2. Gas dalam sistem ventilasi berapa? Oksigen. 2. Oksigen. Satu lagi adalah gas karbon Karbon dioksida. dioksida. Gas oksigen ni diangkut ada satu cara je.
So gas oksigen ni diangkut oleh siapa? Dia akan bergabung siapa? Gas oksigen ni akan dia akan bergabung dengan hemoglobin membentuk hemoglobin. Tetapi karbon dioksida diangkut untuk disingkirkan oleh badan kita ada berapa cara? Tiga. Yang paling banyak 70% apa? Melalui dalam bentuk apa? Ion Karbonat. Yeah, dia dalam bentuk ion bikarbonat. Saya minta maaf tau, saya salah sebut ni tadi. Si Faiz pun dah jelas lah. Ion bikarbonat. 70%. Kemudian kita ada lagi 23%. 23% ni dia akan diangkut oleh siapa? hemoglobin. Yang ini akan diangkut oleh hemoglobin. So, itu sahaja untuk hari ini. So, kerja awak untuk minggu ni, awak teka, kerja awak apa? Buat Buat nota. Ya, hebat! So, nota dia, yang ini nota tahun lepas tau. Saya buat dengan awak punya senior. Tapi boleh tak korang buat nota ni lagi cantik? Saya tahu dekat dalam kelas ni ramai yang nota cantik-cantik. Macam saya punya ni, saya rasa Faz punya nota cantik. Mazrin Adia cantik. Nabil punya pun cantik. So basically korang... Apa dia? Apa dia? Lagi seram. Lukis lagi seram? Kalau tak, korang tengoklah lukisan saya betapa hodohnya ni pun, tapi saya confident juga lukis kat awak. Cuba bayangkan, saya tak pandai. Saya ada satu keburukan, saya ada iPad. Ada cikgu-cikgu bio yang bagus pakai iPad lukisan cantik. But unfortunately saya tak tahu. So nampak tak betapa ruginya. Saya ada iPad tapi saya tak tahu lukis yang cantik macam cikgu yang lain. So saya terpaksa terima hakikat. Yang saya tak pandai melukis. And basically kalau tanya saya macam mana saya boleh jadi cikgu bio, saya pun tak tahu. Sebab masa mula saya mengajar semua orang, mak saya sendiri pun tak sangka saya jadi cikgu sebab dia tahu betapa teruknya saya punya lukisan, betapa teruknya saya punya handwriting. So basically adalah satu keajaiban Mariana boleh jadi cikgu bio lah. Tapi saya cuba dah, bagi saya dah itu macam mana nak cakap, saya cuba sebab saya rasa itu dah ketentuan Allah, dah ketentuan Tuhan, dah Allah tentukan, lorongkan saya jadi cikgu. Even though saya tak rela tapi dah itu, mungkin kita tak dapat apa yang kita nak tapi Allah rasa itu yang terbaik. So saya jadilah cikgu. So nak tak nak, saya buat satu nota. Ini actually based from my understanding tau. Awak tak jumpa nota ni kat mana-mana buku rujukan. So, korang buat macam ni tapi buat dalam bentuk ayat sendiri. Boleh tak? Saya ada bagi satu kopi untuk awak. Saya dengan harapan, saya harap Faz buat macam, saya harap macam ni. Nabil ke Mazrin ke kan,